Bagi akak, teknologi sekarang ni menyenangkan kerja harian. Bila macam contohnya Grab, kalau kita, waktu dulu orang untuk ambil taksi orang kena tunggu tepi jalan. So sekarang dari teknologi sekarang, dari satu di hujung jari kita boleh pergi ke mana-mana saja. Dan boleh dapat apa-apa maklumat. So untuk akak sendiri macam mana teknologi membantu? Macam akak tak ambil Grab, akak as a Grab driver. So macam akak rasa selama ni macam betapa sukanya OKU tu nak cari kerja ataupun nak dapat pendapatan sendiri selain bergantung pada bantuan daripada kerajaan. So macam sekarang ni akak dah boleh buat kerja sendiri, boleh bawa kereta dan jana pendapatan. So pendapat akak macam mana? Okey, melalui teknologi ni, bagi akak dia semua maklumat di hujung jari. So walaupun akak pemandu Grab, tapi akak kadang-kadang pun ambil Grab juga. Kadang-kadang kalau tak ada kereta, ada masalah ke apa, kalau akak nak pergi satu tempat tu kena ambil Grab juga. So dulu kalau nak tunggu teksi kita kena call teksi, lepas tu kena booking teksi satu hari lebih awal. So sekarang dari hujung jari kita kiranya nak preparation tu senang untuk booking Grab ke atau so sebagai pemandu Grab pun akak rasa pun sangat senang. Kalau dulu kita menggunakan manual untuk cari jalan. Sekarang kita tekan satu jari kita dah boleh agak pukul berapa kita sampai dan pukul berapa kita nak bertolak. Akak boleh cerita sikit pengalaman akak bawa Grab. Kenapa akak bawa Grab? Akak punya income hari-harian macam mana? Akak tadi cakap saya akak part time kan? So boleh cerita sikit tak? Kiranya kalau saya untuk orang OKU, untuk especially untuk berkeseroda, untuk mencari kerja part time tu agak sukar. So bila Grab dah beri peluang kepada golongan OKU untuk membawa Grab, so saya rasa peluang tu lebih baik. So bila saya dapat kerja part time ni, saya dapat sekurang-kurangnya harian tu saya dapat ada duit. So kenapa akak bawa? Kenapa akak pilih untuk bawa Grab berbandingkan kerja-kerja lain? Ataupun akak rasa kerja Grab ni macam mana? Senang ke? Susah ke? So akak harian kalau akak bawa Grab akak dapat berapa Contohnya mana-mana kerja memang susah, tapi akak rasa macam enjoy bawa Grab ni. Sebab memang kita memandu tu agak letih kan, tapi bila kita dapat duit daripada customer macam kita punya gaji, rasa letih tu dah hilang dah. Sebab tu rasa okey lah buat Grab ni. Akak boleh cerita sikit akak cakap tadi akak buat Grab part time. Akak cerita tak? Akak punya pekerjaan tetap apa? Lepas tu kenapa akak pilih untuk buat Grab part time? Pekerjaan tetap akak sebagai customer service. So akak pun bila akak duduk rumah lama akak bosan. So lebih baik akak cari income untuk menjana pendapatan. Okay, macam mana akak rasa apa yang Grab sediakan peluang untuk akak? Akak rasa mudah ke macam mana? Akak rasa okey, mudah. Grab beri peluang kepada golongan tak kira siapa pun. Selagi kamu boleh bekerja, Grab memberi peluang. So tak ada masalah. Akak sebagai seorang pemandu Grab OKU, dari segi sebagai pemandu Grab seorang yang OKU, macam mana dari segi keselamatan masa akan memandu? Dia terjamin ke tak? Sebenarnya kita dah jadi OKU. So bila kita nak bawa seseorang tu kita akan lebih berhati-hati. Lagi satu pun saya menggunakan ada satu gadget yang menggunakan semua khas untuk tangan. Untuk tekan minyak dan brake. Gadget tu macam mana akak dapat dari gadget tu? Dia supply ke? No. Sebenarnya gadget tu daripada husband saya yang memperkenalkan gadget tu. So husband saya yang sendiri buat. Ciri-ciri untuk seorang OKU untuk menjadi Grab driver, apa yang ditetapkan oleh Grab sendiri? Sihat tubuh badan, boleh memandu, waras dan pengalaman memandu. Setakat ni akak dah berapa lama dengan Grab? Setahun. So dari segi aplikasi Grab tu macam mana akak tengok dia punya senang guna ke tak ke macam mana? Setakat ni okey, senang. Sebab sebelum kita memandu Grab kita perlu masuk kelas. Dia orang akan ajar macam mana menggunakan apps. Apa nama apps yang suka gunakan
modified, I tak pasti gadget tu nama apa, tapi dia menggunakan semua tangan. Dan saya memandu sebelah gunakan ada satu knob untuk memusing steering, dan sebelah satu dia tekan minyak dan ke bawah, ke depan tekan minyak, ke bawah ke depan bread, ke bawah minyak. Berapa lama kena biasakan nak handle gadget tu? Sebenarnya saya memula dapat kereta tu, memula saya dapat sebagai pemandu OKU, dia perlu ada kereta sendiri untuk ambil P. So selama setahun saya belajar untuk menggunakan gadget tu. Masa tu saya still SAL, lepas tahun tu baru saya masuk kelas untuk ambil P. Lagi saya nak cakap, Dik, pengalaman saya dululah. Bila sebelum orang tahu Grab ataupun Grab beri peluang pada pemandu OKU, bila kita nak berkereta orang cakap, "Oh, you pemandu OKU? Oh, you pemandu OKU, you boleh memandu ke?" So sekarang bila Grab memperkenalkan ni, sesiapa saja passenger masuk, dia tak heran dah, OKU boleh memandu. Itu salah satu macam dia memberi macam mana nak cakap, semangat dan memberi, okey, macam dia orang beritahu, OKU ni boleh memandu. So kira kan penumpang ataupun pengguna, once dia orang book, akak accept once dia orang book, akak accept order dia orang, so dia orang akan keluar tak yang akak nak seorang pengguna OKU? Diorang akan keluar dekat kita punya profile tu ada OKU. Lepas tu Grab akan bagi mesej, pemandu awak ni OKU. Kadang-kadang ada customer tak baca, kadang-kadang ada customer baca. So ada tak pernah customer reject akak lepas dia orang Reject tu biasa, tak ada masalah. Tapi sebenarnya ada feedback daripada customer, diorang lebih suka pemandu OKU sebab diorang rasa lebih selamat. Sebab kita orang bawa dengan berhati-hati. Mungkin akak boleh share sikit berapa ramai pemandu OKU Grab? Kalau akak tahu dah berapa ramai pemandu OKU kalau akak tahu. Dalam ratusan orang. Tapi sekarang memang dalam ratusan orang. Akak dapat sampai jadi Grab driver, akak ada ajak kawan-kawan untuk buat kerja part time yang sama ke tak? Ada kawan-kawan saya ramai yang memandu Grab driver, ada full time, ada part time. Tapi diorang punya income pun okey juga. Satu hari pun boleh dapat, diorang satu hari boleh dapat 500 400. Saya paling banyak pun 200 je. 200 untuk berapa jam? Kadang-kadang tengok, kadang-kadang saya buat macam ni. Kalau saya cuti, pergi pagi pukul 7, balik dalam pukul 12-11 tu dah dapat 100 lah. 100 lebih. Lepas tu sama petang. Kalau rajin sama petang lah. Akak boleh cerita sikit sebab tadi masa kawan saya tanya, akak jawab sepatah-sepatah. Sorry. Tak, bila akak jawab sepatah, nanti kita orang nak edit susah Okay. sikit. Akak boleh cerita sikit pengalaman akak. Akak dah bawa setahun, akak best ke tak, selamat ke tak, akak cerita. Maksudnya akak cerita dalam ayat yang panjang sikit. Sorry Okey, pengalaman saya dah bawa Grab ni selama setahun. Pengalaman saya sebagai pemandu Grab agak seronok. Kita dapat pergi mana-mana tempat yang kita tak kenal. So dapat berjumpa dengan dengan bermacam-macam orang, ragam. Saya percaya dalam banyak-banyak penumpang yang naik dengan akak, mesti dia tanya juga akak punya pengalaman sebagai seorang pemandu Grab OKU kan. Ada tak? Ada kan? Okay, ada. So selalunya apa soalan diorang dan apa yang akak cerita dan apa akak rasa bila diorang tanya pasal tu? Biasanya diorang akan mula-mula diorang akan tengok, ada setengah customer tu diorang akan tahu saya ni pemandu OKU. Ada setengah tu tak tahu. So bila saya cakap saya ni dekat-dekat nak sampai destination, saya cakap saya pemandu OKU, baru diorang cakap, "Oh, you pemandu disable." Oh, I tanya macam mana pemanduan saya? Oh, okey, super. Okey, bagus. Kebanyakan customer boleh bagi review dekat pemandu. So kebanyakan review untuk akak macam mana? Akak boleh tahu kan review akak kan? So macam mana dia orang Baik. Lepas tu akak ayat akak sini, kebanyakan akak tambah ayat depan ni, kebanyakan customer bagi review kat saya macam contohnya.
kebanyakan customer bagi review kat saya, dia bagi 5 star. Lepas tu dia bagi saya pemandu yang berhemah, baik, perempuan yang baik, pemanduan yang cekap. Saya OKU daripada lahir, dan keadaan kaki saya, tangan saya bengkok, sedikit bengkok. So, I pun tak pasti apa kategori saya sebab Boleh bagi kata-kata semangat dekat OKU lain untuk jadi Grab driver ataupun buat kerja-kerja sebenarnya. Contoh yang macam Grab sendiri, dia sediakan pekerjaan untuk orang OKU. So, akak boleh bagi kata-kata semangat. kepada rakan-rakan saya di luar sana, rebutlah peluang sebagai pemandu Grab yang telah memberi platform kepada kita. Lepas tu kita jangan mengharapkan simpati kepada orang, kita kena berusaha. Apa-apa kata negatif pada kita anggaplah dia sebagai satu semangat. So anggaplah anggaplah kekurangan kita ni sebagai kelebihan bagi kita. Terima kasih. Okey ke? Akak nama apa dia? Faridah. Okey, akak, so boleh cerita sikit pengalaman akak dah berapa tahun buat Grab Food Rider ataupun sebelum ni Grab Driver ke? So macam kenapa pilih nak cari kerja menerusi Grab Rider? Okay, pengalaman tu tak adalah kata banyak sebab saya buat dalam dalam sekarang ni dalam setahun lebih sikit lah. Okay, dia punya pengalaman tu tak ada. Sekarang kita macam tengok majoriti tu banyakkan lelaki yang buat kan. So saya try lah benda ni sebenarnya atas diri sendiri boleh buat ke tak boleh buat. So kita walaupun macam keyakinan tu ada, so nak try benda tu. Nak try. Oh, okey, boleh buat. Tapi tengok tu nampak perempuan tak ramai. So tengok lelaki je. Macam lupa dah soalan. Boleh cerita pengalaman kakak sebelum ni akak kerja apa dan kenapa akak nak jadi Grab Okay. Rider? Sebelum ni saya kerja merchandiser Panasonic kan. Lepas tu saya pilih masa kerja Panasonic tu saya macam buat part time. Okay, part time. So macam okay, this one macam boleh duit tu sentiasa ada. So macam kerja makan gaji ni 1 bulan 2 bulan dah habis. So yang Grab ni macam every setiap hari lah, di mana duit tu tak putus. So kata okey, bila dah buat kira macam dah buat 1 minggu, ni okey ni, kira boleh menampung lah, boleh top up belanja harian apa benda kan. So lepas tu saya kira ambil keputusan macam saya nak resign dekat kerja lama. So buat kerja Grab Food dia macam full time lah. Okay, akak, kita tahu Grab ni Grab Food ni macam kita nak order menerusi aplikasi teknologi dan itu adalah satu inovasi yang ada dalam dunia zaman sekarang ni. So sejauh mana akak tengok inovasi ni membantu seorang wanita mencari kerja? Inovasi, motivasi kat Macam mana inovasi teknologi aplikasi-aplikasi ni dapat tolong wanita? Okey. Sekarang kan orang kata zaman canggih. Zaman canggih tu semuanya melalui semua apa-apa pun mesti aplikasi kan. So macam Grab ni dia pun ada aplikasi dia kan, macam yalah customer dia ada step by step. Dia punya daripada order, daripada kemana tu kita follow je dia punya apps tu. So untuk progres aplikasi tu akak berpuas hati dan akak rasa memudahkan akak kerja ke, memudahkan akak dapat duit ke, macam mana? Kalau macam Grab Food ni dia punya aplikasi tu daripada awal sampai akhir tu dia macam senang lah. Kita follow je dia punya app step by step. Satu apa ni apa, kedua apa. So just final tu dia macam deliver tu kira last lah. Deliver macam makanan tu deliver tu kira last, settle, complete job ni. Memudahkan akak ke macam mana? Mudahlah. Mesti kalau tak ada application ni mungkin kita ni jalan mana kan. So nak cari. So app ni bila dah ada pinpoint kat situ so kita follow je. Kalau dah tahu tu tak payah nak follow lah. Kalau yang tak tahu tu kita follow je. Akak rasa
apa cabaran akak sebagai seorang wanita untuk jadi rider? Sebab kita jarang dengar macam rider ni sebenarnya cakap rempit lah kan. So, saya tahu akak pun mesti bawa motor, betul tak? Ha. Okay. So macam cabaran akak tu untuk jadi rider wanita tu macam mana? Akak rasa macam susah tak nak bawa motor, nak bawa jam, nak hulu hilir ambil order lah apa segala tu. Akak boleh cerita sikit apa pengalaman akak, maksudnya ada tak kekangan-kekangan yang akak hadapi sepanjang bekerja ni? Setakat ni kan macam halangan cabaran tu kata tak banyak lah. Tapi sekarang ni tengok pada musim. Kadang musim hujan pun cabaran juga. Nak pergi, nak ambil order, nak hantar tu mesti basah ke apa ke. I mean kalau motor jam tu actually slow-slow tapi dah kata wanita rempit kan. So boleh ciluk-ciluk lah. Cabaran tu tak banyak, cuma cuaca lah. Cuaca tu je. Kalau panas terik mungkin muka dah burn dah sekarang ni kot. Okey, income akak sehari macam mana? Sehari tu depends lah. Kalau macam job laju apa sehari tu kira sampai malam lah. Kalau buat tu dapat dapat 200 lebih ke macam tu satu hari. Tu tengok pada orang kata mood juga. Mood kita kadang time kerja ke rasa mood okey, so direct sampai malam. So income tu lebih lah. Kalau kita buat lebih, mana dapat lebih. Kak masa tu sebulan kan dapat berapa? Tak tentu tak, ada 3 lebih. Ada firstnya tu ada dapat 4 lebih lah. Itu yang paling tinggi lah. So sekarang ni 3, 2 macam tu. Akak yang paling pahit akak sepanjang buat Grab? Pahit. Rasa pahit belum lagi kot. Semuanya manis-manis kot. Tapi yelah pahit tu kata tak adalah pahit tapi hampir-hampir nak accident lah. Tu je lah. Tapi tak ada lagi. Akak, kan akak Grab food kan. So akak boleh buat tak Grab yang drive? Boleh buat tapi saya tak suka jam. Kereta ada tapi saya tak buat. Sebab saya tak suka. Tapi kereta pun dia ada estimate dia kan. Tahun berapa-berapa buat Grab. Tapi saya tak suka jam. Saya suka naik motor lagi. Okay, untuk daftar menjadi seorang pemandu Grab atau Grab kan, susah tak? Macam mana akak, macam mana kita nak register? Semua online tu macam mana? Dia punya daftar semuanya online. Bila online kita online semua bila dia orang dah check dah apa benda tu, so dia akan hantar kita satu email untuk pergi balik kat office dia orang untuk inilah dia ni balik kita punya kemuka dia punya apa yang dia orang nak lah. So di situ kita dah diterima lah kalau dia orang dah panggil. So masa tu saya mungkin ambil dah masa sebulan kot. Bila saya daftar online, lepas dia panggil dalam masa sebulan, tak silap saya lah. Benda ni dia bergantung juga. Kadang-kadang ada setengah orang, setahun lebih baru Grab panggil. Tak tentu. Kak, sejauh mana Grab team, staff-staff Grab membantu akak memudahkan urusan akak, kerja akak semua? Kalau ada masalah, akak cari diorang tu semua macam mana? Membantu kalau bagi saya lah setakat ni tu kata sebab wanita tak ramai kan, yang rider-rider wanita tak ramai, semuanya budak-budak lelaki. So kira kata membantu tu kira kurang lah. Kalau macam apa-apa masalah pun kita ada grup WhatsApp untuk ladies punya. Situ kita boleh info lah apa benda tu. So apa yang dia orang boleh share kita share. Tu je. Bukan dari segi keselamatan, ada tak pihak-pihak menitik beratkan keselamatan pemandu-pemandu di bawah Grab sendiri? Wanita. Wanita Ada special Insurance ke coverage ke? special ni special treatment ni buat program kat lelaki tak ada ni betul benda. Kan so ada special treatment yang lain. special ni kalau Grab ni kalau ialah keseluruhan tu lelaki ke perempuan tu kadang-kadang Grab ada dia adalah buat macam-macam setiap tahun lah buat. Tu depends pada yang dijemput ke kita invite ke di-invite tu dia tengok atas kita punya apa aktif dia punya ni lah yang harian dia punya KPI ke dia punya apa panggil rating macam tu lah. Macam akak sendiri kan akak seorang pemandu kan motor, ada kemungkinan akan melanggar kan. So akak ada tak persediaan macam dari segi beli insurans ke atau pihak Grab sediakan insurans sendiri?
Insurans, kalau saya punya insurans ada, tapi biasalah, tapi dia depends pada apa yang kita insurans cover kan kita beli. Tapi Grab pun ada juga insurans dia akan cover. Akak boleh akak promo sikit. Dalam promo akak, akak umur apa? 42. Saya nak akak mention umur Sebab saya nampak akak 40 something, so saya nak akak mention umur. So akak bagi promosi sikit, akak promo sikit, akak ajak orang yang tak kerja ke suri rumah nak cari extra income ke untuk cuba jadi tak kisahlah Grab driver ataupun Grab rider. So akak mention sikit, kalau saya umur 42, saya percaya ramai anak-anak ramai lagi orang kat luar sana yang muda daripada saya boleh buat juga. Akak mention umur kat berdua. Pekak saya. Okey, akak straight tengok kamera. Nak kamera tak? Nak start tengok mana? kamera je, cakap. Nak start macam mana? Okey. Untuk wanita-wanita di luar sana. Oh ya, macam ni Yang lah. cari income lebih ke? Nak cari income lebih ataupun nak cuba kerja Grab rider ataupun Grab driver, boleh cuba, tak membahaya. Saya dah ada pengalaman setahun, dengan umur saya yang sekarang 42, saya percaya ramai orang kat luar sana yang lebih muda dari saya boleh lakukan benda yang sama. Boleh tahu dah. Okey, dah. Bila last word tu akak tengok kamera je. Dah. Standby. Rolling. Okey, kepada wanita-wanita di luar sana, so anda jangan bimbanglah kalau untuk menyertai Grab Food atau Grab driver. So tak ada masalah untuk bagi wanita, tak kira umur, especially saya ni dah 42 tahun, still boleh rider dekat tengah-tengah jalan macam tu. So boleh menambahkan, you all boleh buat untuk menambahkan income pendapatan untuk boleh membantu suami daripada segi pembelanjaan harian. Kak, sekali lagi ya Kak. Akak kan yang pegang mic. Bila amat terketuk. Umur 40 tahun saya pegang mic. Sekali lagi Akak bawa pegang bawah sikit. Akak, kalau akak cakap income, akak jangan cuba pendapatan dah. Akak Sama tulis je lah. satu. Sama je. Berpeluh lah. Sekali lagi Tak apa, dia cantik. Saya tunjuk sikit, akak tengok dia cantik. Colour macam tu. Okey, standby. Okay, standby. Okey, untuk wanita-wanita di luar sana, saya mengesyorkan anda jangan rasa segan, malu apa untuk menjadi seorang. Sekali lagi. Dah terbelit lah ayat. Sini tau. Jadi ayat lain pula kan. Okay, go. Saya mengesyorkan semua wanita-wanita di luar sana, jangan malu, jangan segan untuk kita menjadi seorang Grab driver atau Grab rider. So di situ anda boleh, di mana Grab anda boleh menambah income untuk membantu keluarga. So usia tidak mengenal pada Okay, start. Sambung je. Usia tidak menjadi penghalang. usia tidak menjadi penghalang untuk seseorang membuat sesuatu kerja. So, saya 42 tahun ni masih merempit di tengah jalan. Okay. Okey Kak. Boleh dah. Ready? She can look at you. You can look at me, don't worry. Rolling. Okay, boleh ceritakan sikit pengalaman sebagai Grab driver? Berapa lama dah? Okay. I dah lama kerja dengan Grab. I started in 2016 and I started as a Grab driver until now. And I really enjoy working as a Grab driver. And I get a lot of support from the Grab company. And yeah, I'm working in the office
my gaji tetap saja. So when I work extra, I work part time with a Grab, I get extra money. So I can actually buy a lot of things and whatever I want to do for my personal life. Okay, other than that, dia buat part time atau full time. So berapa income? Yeah, actually I ada dua kerja. I'm actually a baker from morning until evening, and then malam tu kan I kerja sebagai seorang Grab driver. So tak, I don't work every day, but when I'm tired I take a break. So I don't force myself. About 3 ke 4 kali dalam seminggu I work as a Grab driver. So at On Saturday and Sunday I work from Saturday I work from 12 to 12 on Saturday, and Sunday I work from 12 from morning to night. extra income from Grab, how much you get? Monthly? Actually it's about 1,000 to 2,000. It all depends lah. It depends on the time that I'm just driving. So as a deaf driver, so how she feel as a driver, safe or not? How about the Yes, I feel it's safe. I feel it's very safe because actually, being deaf, we have a very good eyesight. We can see very well. And do you know you are better than the normal people? Just trust me. You see, the normal people have a lot of accidents, but you have never heard the deaf having accidents. None. Maybe there is also sikit-sikit sajalah kan. So macam mana communicate dengan customer? Yeah. The passenger get into my car, then I'll tell them I'm deaf. It will use simple sign, and the passenger can understand us. Or if they don't like it, then they can actually communicate with us through WhatsApp, through the apps, It's not a problem. Dari segi in term of macam mana dia nak apply jadi Grab driver, apa prosedur dia masuk sebab dia lain-lain OKU. Okay, the first time when actually e-hailing, yes, when e-hailing started, okay. Actually, I started as an Uber driver for 1 month. And then one day I was communicating with my friends, and then they told me that, why don't you try to join Grab? Then I said, is Grab better than Uber? They told me, yeah, they pay me higher. So then I go and search in the Facebook, and through the application, I actually apply to be a Grab driver. When I asked them, they say, yes, you can, I'm deaf, you can. And they say, yes, okay, you can join in. Why not? You can join in. Uber can, that means a Grab also can. You can join into the Grab company. And I went to see the Grab, see the management, and then we had a discussion and everything, interview. So they call me, later they call me. They called me and then we had an interview, and somehow or other I got a job. I become a Grab driver. Those days when I started, there's no SMS or phone call. At that time, there's no application where you can SMS in Grab, you see. But now they have. Now you can actually SMS, At the beginning, it was a lot of challenging, So eventually, they installed the new technology and they have improved their application for us as a deaf Grab driver. So they are starting already, so we need the interpreter. Ah, for the dah next habis. session. But we can continue after that lah. We have another assignment after this. Oh, because they really need to use it already. We only have one. Sorry about that. Yeah. Okay, can I have two more questions? Just Because they are really behind schedule already. Yeah. So we need to use. Apa? Sorry. Apa lagi nak tanya?
I just minta dia bagi kata semangat to any OKU or deaf driver so that they can use Grab. Yes, we are deaf, but we are just like the normal people. Working in Grab is actually good. It will actually you can actually get extra income for yourself. Don't be strong. You can do it. We are just like the normal people. Whatever the normal people can do, we can also do it as an OKU. Sorry, last question. Just now, she said that technology helped her a lot. So is there Yes. They have a lot, but one thing that I would like to ask extra from Grab is we sometimes, there are foreign people that come to our country, you see, we cannot communicate with them. So what we know is, they even write to us, we cannot understand. What we do is, we write in sentence and it actually translate into the voice. We can actually change into the voicemail. A voice can change into voiceover, and voiceover can change into words. That's all for us. That's the only thing that I'm asking from Grab. Okay, thank you. Okay.